Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, saya buat short video ni adalah untuk menjawab beberapa persoalan daripada orang-orang barulah yang ramai forward the same question. So saya buat satu video untuk sekali harunglah saya explain semua sekali. Sebab soalan yang dikemukakan tu lebih kurang samalah. Okay, so before saya start, saya nak share satu slide yang saya buat supaya you all senang nak faham lah Okay, sekejap Okay. Okay. So clear saya letak dalam slide ni adalah tajuknya Basic Info HD. Ni actually khusus untuk anda yang baru nak mula, baru nak start baru first day, baru second day, baru dapat kit makanan ataupun belum dapat apa-apa lagi. So just listen insya-Allah, hopefully you all akan dapat ilmu. Okey, tajuk yang saya nak letak sini, okey saya just letak sini Tajuk yang saya nak letak sini ada beberapa item lah, macam mana nak mula, apa nak disedia, nak shopping kat mana. Ada juga tanya saya beras yang mana nak beli, sayur dan buah yang macam mana. Kalau lapar nak buat apa? Kalau terlupa hari, okey hari apa tu? Macam mana nak buat perlu ulang ke? Kalau terlupa suplemen perlu double ke? Perlu teruskan makan ubat hospital tak? Macam mana nak simpan ubat-ubat dan supplements? Boleh ke nak makan roti gluten free or spaghetti gluten free? Semua soalan ni dah ada Okey, ni soalan saya kumpul daripada orang baru lah especially. Okey. Alamak, tu okey saya letak sini. Bagaimana nak mula? So saya nak remind anda yang baru nak start to make sure anda dah tengok ataupun dah faham dua video yang penting, iaitu Zoom video yang penting. Yang pertama Intro HD dan HD Startup. Okay, Intro HD dengan HD Startup ni kalau anda yang masih baru, yang belum ada lagi dua-dua video ni, make sure anda minta sama ada minta dengan orang yang introduce ke sini ataupun boleh PM saya straight away and then saya akan bagi. Okay, video startup ni penting sebab saya explain jadual yang saya buat malam tadi tu, yang tu penting. Okey, yang kedua jadual 42 hari tu make sure anda print dan tampal dekat peti sejuk ataupun dekat almari kat rumah. Sebab jadual tu penting kita track satu-satu hari apa penurunan dan sebagainya. Dan daripada jadual tu yang kebiasaannya orang confuse adalah mengenai jus. So tadi dah ada 2-3 orang yang tanya saya, doktor hari protein ni jus apa sebenarnya? Hari penurunan ni macam mana? Malam kena letak tak protein? Okay. So make sure anda faham dalam program ni dia ada 3 jenis jus utama. Okey, yang pertama jus antioksidan pada hari penurunan berat. Pada hari penurunan berat juga kita ada jus malam. So hari penurunan ingat kita ada 2 jenis jus. Okey, dan ingredients jus tu adalah berbeza. Tengok balik dalam jadual tu. Hari protein ada satu jenis jus iaitu jus protein saja. So you all tengok balik dalam jadual, dengar balik video yang saya buat semalam and then you kena faham 3 jenis jus yang utama. Okey. Sebelum bermula, saya juga nak anda familiar. Maknanya familiar dengan perjalanan. You macam duduk kat atas bukit, you tengok secara sekali lalu dulu sebelum start Tapi kita tak boleh nak expect kita faham semua sekali sebab this is hands on. Bila kita buat, barulah kita akan nampak sebenarnya, oh aku tak faham sini, aku tak faham sini. So benda tu bila kita start baru kita boleh nampak sepenuhnya. Be familiar but not too perfectionist. Setengah orang dia very melancholic ataupun dia perfectionist sangat. Dia tunggu sampai dia nak betul-betul 150% faham. Bukan 100% Dia tunggu 150% dia faham barulah okey boleh start. No, you don't have to wait sampai you betul-betul master nak faham. Sebab even kami yang dah start lama pun ada lagi benda-benda yang kami discuss, yang kami tak sure, tapi kebanyakannya we all dah familiar lah dengan jalan ni. So make sure anda yang baru nak start jangan jadi terlalu perfectionist. Bagus sebenarnya sifat perfectionist ni, tapi kalau keterlaluan dia menyebabkan you all depressed. Okay, fear, takut, depressed, tak boleh nak mula, jadi macam OCD ke, kadang-kadang jadi was-was. So benda tu tak elok.
Okey, menu, untuk dapatkan menu masakan, ada yang tanya saya dia kata, "Doktor, macam mana nak mengejakan masakan ni? Tak tahu dah nak masak macam mana." So jangan risau sebab menu-menu tips masakan semua tu ada dalam grup WhatsApp dan juga grup Telegram Anti-Inflammatory Diet. So kalau siapa yang duduk dalam grup WhatsApp, okey, grup WhatsApp ni ada banyak lah. Okey, grup WhatsApp bergantung kepada team masing-masing. Yang saya letak AW ni actually Afiat Wellness lah nama company we all. So, Afiat Wellness ada grup Johor, Muar, Kota, Pantai Timur, Slim Fit Healthy, macam-macam. So, Afiat Wellness ni ada banyak grup, you all semua ada team kami lah. Okay, so dan satu lagi saya nak remind, kalau message yang lepas-lepas, you all boleh tengok dalam grup Telegram. Grup Telegram Anti-Inflammatory Diet ni kita letak one way punya communication lah, sebab kalau you all nak tanya QA semua dalam grup WhatsApp. Dalam grup Telegram ni, siapa yang belum ada account Telegram, you all boleh buatlah, senang je Telegram lah. Dan nanti bagi tahu, we all akan invite you masuk dalam grup Telegram. Okay, dan satu lagi untuk video-video yang lepas, kebanyakannya saya save dalam saya punya YouTube channel lah. So you all boleh pergi tengok nanti under Dr. Adibah Abdul Razak. Okay, so next. Ramai juga yang tanya apa bahan-bahan yang nak sedia sebelum start program ni. So alatan yang paling penting yang kena ada adalah blender sebenarnya. So saya assume you all semua dah ada dapur masing-masing, ada kuali tak melekat, ramai yang dah ada air fryer, ramai yang dah ada pressure cooker, peti ais tu wajib, freezer tu mesti ada, ramai yang dah ada tu. Tapi blender yang sesuai ni you all kena cari. Sebab blender ni boleh kalau nak cari blender biasa, orang panggil blender bodoh gitu je, boleh, tak ada masalah. Tapi the best is cari blender yang tahan lah, sebab kita nak guna everyday. Kita nak guna setiap hari, dan the best is you cari blender yang high power lah. Tak semestinya Vitamix mahal. Beli je blender yang biasa, Butterfly ke, Panasonic ke, Cornell ke. Dan saya suka juga ada spare untuk saya bawa portable blender supaya senang So blender yang dekat atas ni, Vitamer ni adalah blender, actually anak saya punya. Ia adalah blender yang boleh charge dengan USB. So dekat bawah tapak dia tu ada USB port yang kita boleh charge, boleh dalam kereta ke apa semua kita boleh blend sayur dengan buah senang. Dia travel ataupun portable blender. Okay, so make sure ada blender yang sesuai. Okay, itu penting. Now, ada juga daripada anda yang tanya nak shopping kat mana? Bergantung. Saya kata depends pada you all punya masa, you all punya keupayaan, you all punya affordability nak belanja kat mana. So dia bergantung Saya pun kadang-kadang saya pergi pasar je, kadang-kadang saya pergi mall ataupun kedai organik ke, ataupun pasar raya yang ada organic section, fresh market. Bergantung lah kalau dekat rumah ada fresh market mungkin boleh pergi ke fresh market. Kadang ada juga benda-benda yang kita nak. Ataupun kadang lagi senang kalau kita boleh contact peniaga online lah yang jual seafood, kadang jual ikan, ada juga jual sayur dan sebagainya. Depends you all punya kesenangan. Tapi kalau yang barang-barang organik, macam yang kalau saya akan hantar, bagi yang belum dapat so you all akan dapat barang organik, contohnya flaxseed, chia seed, quinoa, wheatgrass, sea salt. Semua ni ada dekat organic section biasa dekat Jasco, okay, dekat Ion lah. Tesco pun sometimes ada, tapi biasa saya kalau barang organik gini saya beli dekat Jasco. Okay, dan barang-barang untuk top up untuk supplements boleh beli dekat Forever Shop ataupun center kedai-kedai Forever, ataupun siapa yang dekat dengan HQ boleh beli dekat HQ. Tapi sekarang kita sejak PKP kita lebih banyak buat online shopping lah dekat Forever to You. So make sure anda belajar belajar sampai betul-betul familiar dan mahir guna Forever to You, sebab ia adalah amat senang untuk anda yang sibuk, untuk yang tak sempat nak pergi walk in ke, just order dekat phone saja dan barang akan terus sampai dekat rumah. Okay? Okay, saya bagi je ni one way. Nanti kalau ada soalan boleh just type nanti later lah, saya akan tanya, saya akan jawab bila-bila tak ada masalah. Okay, yang paling ramai juga orang tanya adalah tentang beras. Beras yang mana satu nak guna.
So kalau ikut dari segi ranking lah biasa kita lebih utamakan brown rice lah dalam program ni. Brown rice, yang kedua ranking dia adalah parboiled rice dan yang ketiga adalah white rice ataupun beras siam lah, beras wangi, beras putih tu adalah white rice. Brown rice ni ramai orang yang tak biasa guna dan bila orang yang tak biasa lagi guna dia akan rasa tak sedap lah nak telan kadang rasa macam payau, rasa pahit lah, rasa mual, macam-macam. Tapi to be honest benda ni adalah alah bisa tegal biasa lah. Mula-mula memang akan rasa gitu tapi lama kelamaan you all akan rasa sedap. Dia ada satu rasa brown rice ni yang bagi saya lah, we all dah anak-anak yang kecil-kecil pun semua dah boleh makan. Dia ada, kalau Mak Saleh dia panggil nutty flavor, N-U-T-T-Y. Dia rasa macam rasa lemak gitu. So sedap brown rice ni sebenarnya. Okay, cuma anda kena tahulah cara untuk masak dia. Dan nanti kalau yang belum tengok lagi video cara nak masak nasi brown rice ni, nanti boleh minta we all akan bagi. Okay, so brown rice yang terbaik, yang sedap, yang kami sarankan guna adalah brand Eco Brown. Boleh juga nak beli brand lain pun, tapi so far yang paling boleh telan lah personally bagi saya dan ramai yang sini adalah Eco Brown punya brand. So Eco Brown ni dia ada dua jenis lah. Satu sama ada whole grain, mix dia campur. Dia punya dalam tu dia ada macam-macam warna merah, dark red, ada warna grey, ada warna hitam. Dia campur-campur. Dan satu lagi original. Original ni dia satu colour je brown rice dia. Okay. Ada juga beras-beras yang jenis lain lah, red rice, okay, siam black rice ataupun beras hitam Sarawak tu bagus juga, boleh brand Radiant ke apa semua boleh, tak ada masalah. Okay, so tu adalah beras. Okay, saya just nak sentuh sikit ilmu beras sebab ramai daripada kita sini kalau yang baru mula program ni memang tak familiar dengan beras ni, beras perang ni. Kita ingat selama ni orang yang makan beras perang tu orang kencing manis je kan? Betul tak? Saya pun dulu, saya ingat ni beras orang kencing manis ni. Padahal beras ni adalah beras yang amat sihat. Kalau Mak Saleh memanglah dia memang guna beras ni. Kalau you all pergi hotel-hotel pun, kan dia akan ada, kalau 5 star, 6 star hotel tu biasanya memang dia ada preparation khusus untuk dia punya black rice, brown rice dia. Okay. So beras ni sebenarnya dia punya struktur dia, biji dia ni, biji padi lah ni. Ni biji padi ni. Okey, beras ni dia terdiri daripada yang luar ni, husk ni kita panggil sekam dia. Okey, ni. So kalau brown rice tu biasanya dia punya husk dia ni still ada. Yang ni yang banyak vitamins lah, fiber apa semua. Tapi kalau yang kita beli beras putih tu, beras wangi lah, beras cak naga lah, apa semua beras siam tu yang bau-bau wangi tu biasanya dia dah tinggal isi dalam ni saja dah, white rice ni saja endosperm yang ni saja. So dia punya sekam dia, brand layer dia semua dia dah polish. Dia dah polish, dia dah buang, so tinggal yang bahagian dalam tu saja. So semua yang fiber, vitamins, mineral ni semua ada dekat luar ni. So bila kita ambil brown rice, kita dapat sekali benefit of the minerals dan sebagainya dekat sekam dan sebagainya. Tapi kalau white rice, kita cuma dapat semata-mata karbo ataupun kanji yang dekat dalam ni saja. Okey, dan kalau kita tengok pun, especially untuk orang yang ada kencing manis, kalau orang yang tak ada kencing manis pun, biasanya orang kita yang masuk program ni sama ada kita ada masalah berat badan, inflammation ke apa semua, benda tu adalah disebabkan oleh insulin resistance. Dan masalah insulin resistance ni, dia adalah masalah yang berkaitan dengan pengawalan blood insulin dalam badan kita. So, kenapa kita suggestkan dalam program ni makan nasi? Okey, ada orang kata, doktor saya diet makan roti tapi kenapa tak kurus-kurus ni sebab dia. Sebab dia punya kenaikan insulin, kita panggil insulin index ni. Kenaikan insulin kalau kita ambil nasi berbanding roti, berbanding dengan potato, tengok macam mana dia punya kenaikan dan penurunan dia. Okay, so setiap kali insulin naik tinggi, dia punya jatuh dia pun lebih
rendah dan ini menyebabkan biasanya craving lah, kita akan jadi craving nak makan lagi. Dan insulin naik yang tinggi, insulin roller coaster ni lah yang menyebabkan badan kita dapat insulin resistance kalau kita ambil dalam jangka masa yang lama. So that's why lebih baik dalam program ni kita makan nasi, tapi actually if you take brown rice, the level tu akan jadi slightly lower lagi daripada white rice. Okay. Now saya letak rajah ni sebab saya nak anda compare kenapa priority kita dalam program ni kita letak brown rice sebagai number one. Okey, cuba tengok dari segi kalori memang brown rice dengan parboil. Ada satu lagi lah beras yang biasa kita suggest adalah parboiled rice. Pernah dengar kan Kenapa kita panggil parboil? Kerana dia dah separuh dimasak. Okey, parboil separuh dimasak, dan dia proses dia tu adalah melalui steaming, melalui soaking, melalui drying. So proses tu sebenarnya parboil rice ni dia dah half cook. So biasanya kalau kita masak beras yang parboil ni, dia punya jangka masa dia tu lebih singkat daripada kita masak brown rice yang biasa. Sebab brown rice ni dia lebih lama sikit kena masak, dia punya khas sekam dia dekat luar yang masih ada tu. Bukan sekam, dia punya selaput yang dekat luar tu yang menyebabkan warna brown tu dia adalah heat resistant. So dia menyebabkan kita perlukan suhu yang lebih tinggi dan lama sikit berbanding dengan parboiled rice ni. Okay. So kalau tengok brown rice, dia punya kandungan vitamin, minerals, memang protein lebih tinggi dalam parboil, tapi kandungan yang lain dari segi vitamins dan minerals adalah lebih tinggi dalam brown rice compared to white rice dengan parboiled rice. Especially vitamin yang penting, B1, B3, B6, B9, vitamin E, iron, zat besi, magnesium, zinc, ni semua adalah vitamin-vitamin penting dalam badan kita yang memang significantly lebih tinggi dalam brown rice berbanding daripada parboiled rice. Okey, kenapa pentingnya ada vitamins yang kita nak ni? Kenapa kita nak supaya brown rice ni kita betul-betul guna dalam masa program ni? Sebab antara vitamins yang akan baiki kita punya keradangan badan, yang akan improve kita punya fungsi saraf dan salur darah adalah vitamin B complex. Cuba tengok. So ni fungsi penting vitamin B complex ni, Masya Allah, dia punya B1. B1 ni sebenarnya siapa yang nak turun berat badan memang dia kena ada B1 sebab dia akan bakar karbohidrat yang kita ambil tu sebagai energy. So dia akan increase metabolism kita, B1 ni. B2 dia akan boostkan kita punya immune system, especially dalam musim orang yang kena coronavirus dan sebagainya. Immune system kita kena boost. Okay. Vitamin B3 bantu untuk turunkan kolesterol. B5 atau pantothenic acid ni bantu untuk anti-stress. B6 untuk mata untuk mata. B7, B9, B12 especially. B12 adalah untuk sel darah merah. So orang yang ada masalah anemia, pembawa thalassemia ke, ataupun yang masalah selalu kehilangan darah dan sebagainya. So vitamin B12 tu penting untuk bina kita punya red blood cells. Okay, so saraf yang ada masalah saraf, neuromuscular ni, otot dan saraf So penting sangat fungsi vitamin B1, B6, cyanocobalamin. So ni adalah penting untuk kita punya kelancaran impuls ataupun saraf kita bergerak, dan ini sekaligus akan membaiki masalah-masalah orang yang selalu ada kebas-kebas, orang yang selalu ada sakit-sakit saraf, sakit badan, tak boleh nak cerita sakit ni kadang-kadang. So semua benda ni adalah disebabkan oleh masalah kelancaran saraf dan salur darah dalam badan kita. So that's why lah brown rice ni adalah the highest priority kalau kita nak compare dengan parboiled dengan beras putih. Tapi you all satu lagi yang bagusnya dalam program ni adalah anda ada supplements daripada bee products. Okay. So bagi anda yang dah mula program ni, anda ada bee honey, anda ada bee pollen, ada bee propolis dan royal jelly. So for your information, keempat-empat bee products ni dia contain a very high vitamin B complex punya ingredients. Special sangat. Especially bee pollen.
Okey, orang yang rasa stres, payah nak tidur malam, tak boleh nak tenang, sentiasa rasa berdebar-debar. So make sure anda jangan tinggal bee pollen. Bee pollen ni macam penenang kita. Okay, because it directly serve kita punya saraf dengan salur darah kita dengan sebaiknya. Okay. Okey, next soalan seterusnya. Orang tanya saya, "Doktor, macam mana dengan bekalan sayur-sayur, buah, ikan, ayam segar ni macam mana nak beli kat mana?" Saya kata bergantung pada you all. Kalau yang sebaiknya memanglah kita nak yang segar, yang fresh. Kalau setiap hari boleh pergi pasar lagi baik. Tapi kalau kita tak mampu, kekangan kerja dan sebagainya, it's up to you lah. Boleh beli seminggu sekali pun dah syukur dah, tapi make sure dia adalah yang fresh. Sayur dan buah sebaiknya organik. Okey, sayur dan buah sebaiknya organik jika mampu. Tapi kalau rasa macam mahal sangat, tak mampu, it's okay, tak apa. Beli sayur dengan buah dekat pasar biasa. Tapi make sure bila balik, you all tahu cara untuk buang pesticide dia apa semua tu. Okay, so kenapa saya suggest organic item, saya dah bagi dalam talk yang sebelum ni, nanti you all tengok balik dalam food synergy dan sebagainya. Ni ada video Zoom food synergy, saya dah explain kenapa organic products ni sangat bagus. Okay, salah satunya sebab pesticides lah. Okay, pesticide ni memang dia target untuk bunuh all the pests dan sebagainya, sampai ke genetic pest tu pun dia bunuh. So just imagine kalau benda-benda tu masuk dalam badan kita, dalam sel kita, ganggu hormon dan sebagainya. So the best is organic. Tapi kalau you all tak mampu, jangan paksa. Jangan pula kata, aku tak boleh buat lah program ni sebab aku tak adalah kaya sangat nak beli organik tiap-tiap hari. Salah. Okay. Anda boleh beli mana-mana sayur yang anda mampu, tapi sebaiknya balik cuci dengan bersih, rendam dalam air garam, sodium bicarb dan sebagainya supaya keluar semua kekotoran dia. Okey, cara penyimpanan, make sure bila balik kita tahu macam mana cara nak simpan. Dah ada banyak tips dah yang kita bagi dalam grup. Letak atas paper towel lah, letak atas towel yang kering, simpan. Ada yang buat packaging, kita potong-potong kecil-kecil, letak dalam plastik-plastik, dalam bekas-bekas Tupperware, masuk dalam freezer, boleh simpan supaya everyday kita nak buat jus senang. Kita just buat keluar je dari freezer dan kita sudah ambil yang potong-potong, masukkan dalam blender. So it is up to you. Lama-lama anda yang baru nak start you will get your own pace. You will get your own rhythm macam mana nak buat program ni dengan lebih kreatif lagi. Okay, boleh ambil idea daripada mereka yang dah lama. Okay, sayur-sayuran utamakan yang hijau, dark leafy greens. Okay, dan utamakan sayur-sayur yang colourful lah sebaiknya. Kalau anda tak ada yang sensitif pada nightshade veggies, boleh guna, tak ada masalah, capsicum, tomatoes dan sebagainya. Okey, ni ada juga yang tanya, doktor kalau lapar nak buat macam mana? So saya dah explain dalam video semalam, kalau kita lapar kita differentiate dulu, kita lapar sebab craving ke ataupun kita betul-betul lapar ke, kena differentiate Dan ada orang tanya, kalau saya lupa hari macam mana doktor? Hari ni hari protein ke? Hari ni hari penurunan ke? Macam mana? That's why saya bagi tahu sebelum anda mula program ni, ambil jadual tu, yang jadual yang ni, dah dapat semua kan? So make sure anda tulis date, tulis berapa hari bulan anda start and then anda track supaya tiap-tiap hari kita tak lost. So memang insyaAllah kita tak akan lupa kalau kita tulis. Documentation. So that's why saya kata make sure ada buku journal sendiri, tulis dan sebagainya supaya kita tak lupa. Okey, kalau tak ingat nak makan suplemen macam mana doktor? Ramai juga yang tanya ni. So bila kita terlupa nak ambil suplemen, you don't have to double the dose. Katakan kita tak ingat nak ambil yang pagi tadi. So kalau patutnya absorbency 2 pagi contohnya. So adakah malam kita kena ambil 4 biji? No. So you just continue je the current dose ni. As soon as you ingat, katakan masa dinner tu, aku tak ingat nak ambil subuh breakfast tadi. Okay, tak apalah. So masa dinner tu terus ambil the dose yang 2, 3, 4, 5 macam biasa tu. So no need to double the dose. Okay. Okay, yang ni penting. Mereka yang dah on ubat-ubatan hospital contohnya diabetik, hypertension, kolesterol, ada ubat gout ke dan sebagainya tu, make sure teruskan ubat-ubatan hospital seperti biasa. Jangan nak pandai-pandai, tak bolehlah kita dah buat hormon diet ni dengan Dr. Adibah ni, so boleh stop lah.
ataupun oh tak apa saya dah buat hormon diet dengan Dr. Rahmah lah jadi saya boleh stop lah makan ubat saya. No, salah So ubat-ubatan hospital yang memang anda dah on, make sure ambil seperti biasa. Sebab doktor yang merawat anda itulah yang akan menentukan sama ada dia nak stopkan ubat ke, dia nak tinggikan dos ke, kurangkan dos ke, dia yang merawat anda tu yang akan tentukan, bukannya kami sebab kami dalam program ni kami akan advise pemakanan tetapi based on medication yang you all ada tu. Oh, spelling error teruskan. Okay. So make sure ubat-ubatan hospital teruskan tetapi setiap hari anda hendaklah monitor blood pressure dengan glukometer sendiri. Bagi anda yang ada masalah diabetik, hypertension, make sure every day ataupun every other day you measure sendiri gula dengan BP and then tulis. Tulis supaya kita nampak dia punya trend dia menaik ke menurun ke dan kita boleh adjust sendiri. Sebab apa? Sebab daripada pengalaman yang lepas-lepas, bila anda dah mula program ni, tekanan darah tinggi anda akan mula turun, mula stabilize, cantik. Bacaan glukometer anda pun akan mula normalize balik, cantik. So kalau anda tak careful, kadang-kadang anda akan prone to hypo. Sama ada hypoglycemia, hypotension, so yang tu yang kita tak nak. Okay, baguslah sebab makin turun, makin cantik bacaan tu. Tapi kalau kita tak aware, takut nanti lama-lama kita collapse sebab terlalu rendah. So bila dia dah turun, dah hampir normal, you have to alert your physician lah, kena bagi tahu doktor. Doktor ni bacaan saya sekian selama 2 minggu, selama 3 minggu. Bagi tahu your doctor and then your doctor will adjust the dose accordingly. Okay. Storage ubat-ubatan dan supplements. Okay, saya just ringkas je sini sebab memang kita akan ada Zoom meeting khusus daripada pakar farmasis kita. Next week insyaAllah nanti saya bagi tarikh. Okey, untuk semua ubat-ubatan dengan suplemen sebaiknya simpan dalam peti ais lah, especially ABG. Okey, liquid ABG dengan Pomistin make sure simpan dalam peti ais. Let's say kalau terlupa nak masuk dalam peti sejuk, paling lama pun dia akan bertahan selama 48 hours. Lepas tu dia akan kita panggil apa, rosak. Okay, so jangan terlalu lama sebab nanti dia akan rosak. The best is lepas buka je seal dia tu, terus masuk dalam peti ais. Simpan Okay. Okay, soalan next ada orang tanya saya gluten free. Okay, doktor boleh tak kalau kita nak makan roti yang gluten free ataupun spaghetti yang gluten free, boleh tak? Okay, saya nak bagi tahu jawapan dia yes and no. Okay, yes maksudnya okay, once in a while you boleh ambil gluten free bread ataupun spaghetti boleh banyak kita ada pilihan ada almond flour, ada potato flour, buckwheat, semua banyak tetapi berhati-hati. Jika anda punya KPI tu masih jauh lagi, contohnya you all buat program ni dengan berat badan katakan 100 kilo contohnya, dan baru turun dalam 2-3 kilo. Lepas tu dah duk berangan nak makan gluten free bread lah, spaghetti. No, it's a big no. Okay. Ataupun kalau you all buat program ni, berat badan okay dah about 50, 60, not that bad. Tapi you all ada masalah, lot of inflammation. Ada kencing manis, darah tinggi, blood result ESR pun tinggi, you punya PCR pun tinggi, renal pun ada masalah, belly fat semua. So benda-benda tu adalah tanda bahawa badan kita sedang mengalami keradangan. So sebaik-baiknya kalau badan masih belum mantap, kalau bacaan KPI kita masih jauh lagi nak dapat so better not yet lah untuk gluten free bread ataupun spaghetti. Okay, anda yang boleh makan gluten free bread atau spaghetti ni kalau result first cycle or second cycle anda dah puas hati. Okay, saya dah tengok and then you all pun dah okay, dah it's okay doktor, dah mantap, dah saya dah puas hati, saya punya medication pun doktor dah off, BP saya dah normal, semua dah cantik, yes, you boleh ambil gluten free bread ke spaghetti nak sekali-sekala ke, boleh, tak ada masalah. Sebab pada masa tu badan you dah okay dan you pun dah tahu macam mana nak repair sendiri badan. Maknanya you dah boleh rasa, oh kalau tersilap terlebih sikit macam mana kita rasa, nak flush dengan apa, nak ambil apa. So semua benda tu adalah ilmu-ilmu yang penting yang you kena belajar at least within the first 42 days ni dulu. Okay, yang tu yang penting. Okay.
Oat kenapa tak boleh? Ramai yang tanya pasal oat. Doktor, oat ni kan bagus. Dia untuk kolesterol sebab dia ada beta glucan. Kenapa doktor kata tak boleh? Ramai sangat yang debate dengan saya lah kenapa tak boleh oat. Sebab selama ni dia diet dengan oats. Dia buat overnight oats lah macam-macam So dalam program ni seboleh-bolehnya 42 hari jangan dululah oats. Sebab apa? Oats ni walaupun dia gluten free, walaupun terbaik roll oats ke apa, organic oats ke, tapi kalau boleh kita tak allow dulu dalam masa 42 days ni sebab kita tak mahu kita ambil bahan yang kita sangka dia tu gluten free tapi sebenarnya dia adalah ada cross contamination dengan bahan-bahan gluten lain. Kebiasaannya oat yang dah sampai ke negara kita ni adalah yang dah cross contaminate lah. So kita tak nak you all ambil risk. Nak diet tapi ambil oat lepas tu tak settle-settle lagi masalah usus, masalah immune system, masalah visceral fat yang tinggi dan sebagainya. So better not dululah oats dalam masa 42 days ni. Okay, saya nak anda concentrate dulu pada protein. So jangan duk kalut-kalut nak ambil, nak buat spaghetti lah, nak buat yang gluten free tu lah, gluten free ni lah, nak try roti tu, roti ni lah yang gluten free. Jangan kalut-kalut dulu kalau badan kita masih banyak inflammation. Sebab protein ni adalah bahan yang amat penting, yang amat perlu untuk kita baiki kita punya keradangan badan, untuk kita baiki, stabilizekan hormon kita dan untuk semua fungsi-fungsi asas dalam badan kita. So fokus pada protein dan fokus pada protein yang berkualiti tinggi. Protein ingat ada dua jenis, protein berasaskan haiwan dan protein berasaskan tumbuhan. So protein berasaskan tumbuhan ni dia lebih easy nak digest, badan kita dia lebih friendly lah, badan kita lebih senang nak absorb. Contohnya tahu, tempe, kekacang, legumes, beans dan sebagainya tu adalah protein berasaskan tumbuhan. Kalau protein yang berasaskan haiwan, contohnya telur, ayam, ikan, itulah berasaskan haiwan lah kan. So berasaskan haiwan ni bagus tapi make sure anda pilih yang betul lah, maknanya ayam yang organik, no injection dan sebagainya. So sebaiknya kalau dalam plate pemakanan kita tu you mix, okay. Hari ni kita campur ada protein haiwan separuh, protein tumbuhan separuh, okay. Ada tahu or tempe and then ada dada ayam. So kita campur so that badan kita dapat kepelbagaian protein, sumber protein. Okay, next. Saya nak anda juga belajar baca label. So dalam program ni make sure anda jadi spy. Selama ni kita beli barang, jarang kita baca label, betul tak? Kita tengok harga je, kita tengok price list, kita tengok sedap ke tak sedap tu je. Tapi now you have to read the labels. Okay, dan label yang penting kita tengok biasanya serving size dia, contohnya berapa gram per serving. Kita tengok juga calories dia, tengok garam dia, karbo content dia, lemak dia macam mana, fiber dia ada ke tak. So this is sebagai rules ataupun guide secara ringkas lah macam mana kita nak compare. Kalau fat tu biasanya kita tak nak yang ada saturated fat yang tinggi. Less than 3 grams, sugar less than 5 grams, sodium less than 0.3 ni adalah sebagai panduan secara ringkas. So you all kena baca lah untuk tahu dengan lebih detail. Tapi kalau tak sure, kebanyakan untuk anda yang baru tak sure ni, bila you nak shopping, make sure snap gambar label dekat botol ataupun dekat tin ke, dekat kotak tu, snap gambar and then tanya, doktor yang ni boleh tak? Sebab kadang-kadang bila kita tengok sendiri kita terlepas pandang kan. Jadi kalau ada mata orang lain tolong tengok tu, nanti we all kami akan cuba bantulah mana yang boleh, mana yang tak boleh. Kebiasaannya yang kita tersilap adalah bahagian gluten. So sama ada dia tulis unbleached ke, dia tulis garam semolina ke, apa-apa yang bentuk tepung tu sebenarnya dia still ada gluten lah, dia sebab dia ada wheat. Memang clearly dia tulis wheat, malted barley flour, semua ni ada ada gluten lagi. Ataupun maybe dia tulis maltodextrin. Ada juga yang tulis maltodextrin. Kalau tulis maltodextrin pun berhati-hati walaupun konon-kononnya dia ada soy protein lah.
Okey, bila dia tulis maltodextrin ni adalah pemanis, okey, pemanis yang biasa dia akan letak dan dia biasanya pekatkan dengan gluten juga. Dia ada kandungan gluten juga. Okey. Okey, so tu saja ringkas je saya sebenarnya. Mainly saya nak bagi tahu ada few things yang tadi tu dan saya harap anda lepas ni bila nak start program yang pentingnya you all jangan stress. Kononnya nak start nak perfect nak ni lah nak susun tu nak susun ni lah tiap hari nak teratur apa semua, end up you punya cortisol you tak turun-turun sebab you stress. Macam mana nak buat ni macam no, you don't have to be stressed, just relax je. Relax orang kata. So bila you relax, you happy, you communicate dalam group, you inspire other people, you tengok orang lain yang berjaya, you cheer orang lain. So bila you happy, you pun dapat cortisol level yang cantik, stress hormone you okay, blood sugar you akan control dan end up you akan dapat body yang kesihatan yang terbaik insya-Allah. Okay, a good laugh and a long sleep are the best cures in your health journey. Betul. So, jangan stres, pastikan tidur yang cukup, make sure ada aktiviti. Aktiviti ni saya just bukan nak promote jam ke apa Saya nak kalau anda boleh invest lah dalam few hundred, siapa yang ada duit lah, siapa yang ada sedikit income yang lebih bulan tu, make sure you all invest pada smartwatch yang simple-simple gini je. Smartwatch. Siapa yang ada duit lebih, you boleh belilah iPhone watch ke apa-apa semua yang gini. Tapi kalau you ada yang simple je dalam harga 100, 200 gitu je, you boleh beli yang simple macam Fitbit, Huawei, yang simple-simple di mana you boleh track you punya activity so that kita boleh tahu, oh kita dah 10,000 steps ke hari ni, kita belum move lagi ke, exercise kita macam mana. So semua benda tu kita boleh track. Okay, kalau kita ada simple watch gini. Kalau tak pun tak apa, it's okay. Just you ingat je, you catat. Okay, hari ni aku belum exercise lagi at least 30 minutes ke 1 hour. So yang tu penting make sure kita track apa yang kita buat every day sebab kalau kita tak track, kita akan lost. Okay, so saya rasa tu saja. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan lepas ni, you all boleh just hello ke ataupun PM saya. Kadang kalau hello saya tak boleh nak jawab, saya sibuk sangat, you kena PM. Selagi tak jawab, you just message je, nanti saya akan insyaAllah reply dan sebagainya. Boleh juga PM coach-coach yang lain dalam program ni, ada ramai lagi, Dr. Rahama, Ijan, Fina, Soleha, siapa lagi, Coach Su, tapi Coach Su dah nak bersalin dah sekarang ni Lia, boleh tanya Linda, boleh tanya ramai lagi yang lain yang dalam program ni yang insyaAllah akan boleh bantu anda. Sophie, Dr. Aini, Cikgu Hisbani, Ustaz Rosmadi, semua tu adalah orang-orang hebat yang dah berjaya, yang dah menjadi satu contoh dalam grup masing-masing. Okay, so saya rasa tu saja setakat ni. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan boleh utarakan. Saya ucapkan selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.